Bismillahirrahmanirrahim. So kita mulakan hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya pesan, suka saya ingatkan pada semua orang yang ada hari ini untuk sentiasa kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pada tengah hari ini dah pukul 12 dah. Okey. Allahumma ya jami', Allah yang mengumpulkan. So, alhamdulillah ada 251 orang yang hebat-hebat dengan saya hari ini. So kita betul-betul dah nak mula ni. Sebab kejap lagi kita akan baca doa-doa. Semoga sempat kita cover ataupun dalam doa-doa ni kita sama-sama berdoa dan kita minta dengan Allah supaya Allah permudahkan urusan kita. Allahumma ya bari, Allah yang Maha menguruskan, mudahkan urusan kita, mudahkan urusan penjualan kita, mudahkan urusan marketing kita. Dan yang paling penting adalah urusan kita, apa yang kita kena lakukan lah. Alright. So untuk lebih bukan lebih lagi lah, maksudnya kita nak betul-betul serahkan diri kita kepada Allah SWT. So apa kata kita start dengan doa duha. Boleh? So bismillahirrahmanirrahim. Jom tadah tangan sama-sama, dan selepas habis doa duha ni korang boleh share banyak-banyak. Bismillah. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So alhamdulillah kita dah settle doa-doa kita. So semoga setiap hari kita tak pernah miss, okey. Dan semoga doa-doa ini menjadi setiap baik yang keluar itu kan kita dapat, dan kita insya-Allah lah kita buat apa yang Allah suka, Allah beri apa yang kita perlu dan tak jangka. Okey. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tengah hari. Saya Sudarma, your favorite closing specialist. Okay, alhamdulillah. So setengah jam tadi kita menjawab soalan-soalan semualah yang ada hari ni kan. So kita jawab tiga soalan yang ada. So terima kasih. So saya nak ucapkan tahniah dan thank you for your commitment. Setiap pukul 11.30 alhamdulillah dah terpacak depan laptop, depan handphone, dan mungkin ada yang sedang masak kan. Dengan live saya ni sambil tengah masak. Terima kasih sangat-sangat. Dan insya-Allah lah
Setiap hari ni saya akan cuba at least lah tambah 3 poin benda baru supaya tuan-tuan boleh amalkan dan insyaAllah sampaikan pada orang-orang lain. Okay? Okay, so saya sebelum saya nak masuk tukar kepada whiteboard saya. Okay, so siapa kat sini baru first time? Siapa kat sini baru first time? First time. So siapa-siapa first time mungkin tak pernah tahu kita ada kelas setiap hari pukul 11.30 kan, mungkin tak perasan. So welcome, selamat datang, terima kasih saya nak ucapkan, dan semoga pertemuan kita kali ini bukanlah kebetulan tetapi adalah satu perjalanan persahabatan sampai ke syurga nanti. Okay, so tuan-tuan, alhamdulillah ramai juga yang dapat manfaat, yang dah berjaya upgrade closing mereka, sales mereka kan. Mungkin dulu tak biasa nak closing besar, sekarang dah biasa closing besar. Dulu tak pernah ambil tahu pun satu hari tu nak kena berapa, tapi alhamdulillah hari ni kita dah tahu at least okay, aku nak kena ada buat certain sales, berapa amount nak kena buat. So itu yang kita nak. So perubahan dan penambahbaikan yang kecil-kecil tu yang kita nak. Sebab apa? The baby step itu yang akan pastikan kita bergerak. Okay? Dan alhamdulillah. So terima kasih semua. So tuan-tuan dan puan, so untuk hari ni, so kita tak nak bercerita tentang benda-benda yang berat-berat, tak ada. So dalam kelas 11.30 ni memang tajuk-tajuknya lah tajuk-tajuk simple, tajuk-tajuk yang mudah yang tuan-tuan boleh amalkan, yang paling best terus buat. Terus buat. Okay, so hari ni kita nak bercerita tentang productivity. Productivity versus income. Okay, versus income. So apabila kita bercerita tentang versus income ini, tuan-tuan dan puan, dia berkait rapatlah dengan kita punya aktiviti. Okay, so productivity dan income ini dia akan lebih fokus kepada money making activity kita. Okay, money making activity. Faham Saya pakai kamera apa? Saya pakai webcam je. Saya pakai webcam saja. Webcam Logitech C922. Okay, tak pakai kamera lah, leceh lah nak pakai kamera. Ada je kamera tapi leceh. So kita guna yang cepat, mudah dan terus. Yang penting sampai. Betul Alright, alhamdulillah. So money making activity ini kita akan susun dengan kita punya daily action plan. So apakah daily action plan itu? So daily action plan itu lebih kepada contoh kita punya to-do list. To-do list, dan kita punya based on target kita, KPI kita. So ini Puan Wawa pun ada. Alhamdulillah, terima kasih Puan Wawa. So jangan lupa Puan Wawa share pada geng-geng Aura Magica kita, insyaAllah. Okay, so ingat money making activity. So apabila kita cerita tentang productivity dan income, okay, productivity versus income, apa yang kita nak fokus adalah kita punya aktiviti harian kita. Dan aktiviti harian kita ini pastilah perlu dikaitkan rapat dengan income. Okay, KPI itu apa? KPI ini adalah Key Performance Index. Key Performance Index. Maksudnya apa? Contoh, kalau hari tu kita perlu capai 3 posting ataupun kena buat dapat 2 orang customer. 2 orang customer memerlukan kita bercakap dengan 20 orang. So KPI kita ialah 20 orang. Target itu adalah 2 customer. So kat mana kita nak fokuskan? So sebagai orang sales ini adalah kita memang kena fokus lebih kepada KPI. So nak dapat 2 orang customer, kita perlu bercakap dengan 20 orang prospek, bakal pelanggan kita. Betul? So daripada kita duk sakit kepala nak fokus kat 2 orang, baik you fokus kat 20 orang. Sebab kita ni kadang-kadang bila kita duk fokus angka yang kecil ni, dia angka kecil tau. So kita akan buat apa? Kita akan ambil mudah. Padahal ini 2 orang ni sale tau, customer. Dan ini yang kita perlukan, 2 orang ni. Tapi kalau kita tengok yang 2 orang ni saja, kita akan ambil mudah. So apa yang kena buat? Kita kena trigger otak kita ni tengok yang 20. Oh, barulah banyak lagi kerja aku ni.
Kan, banyak lagi kerja. So, otak kita ni akan berubahlah cara kita berfikir dan melihat satu perkara tersebut. So, daripada kita asyik fokus pada sales saja, it's better sekarang, okay, macam mana aku nak dapat sales tu? Fokus pada proses dia. Faham tak? So, contohlah, bila kita dah nampak 20 orang ni, kan, barulah kita akan tengok, okay, marketing pula. Dan apa marketing yang kita dah buat? So, marketing kita dah buat, contoh zero cost marketing. Kan, zero cost. And lagi apa lagi? Mungkin paid ads. Paid review. So, kita akan tengok lah. Faham tak? So, bila kita dah ada marketing kita ni, kita dah tahu berapa orang kita nak kena capai, okay, susun kat sini. Dan carilah marketing yang ikut kekuatan kita. Kekuatan kita. So, kalau kita suka bercakap, buat video banyak. Kan, kalau kita ni pandai menulis, okay, banyakkan menulis. Kan, banyakkan menulis, share kat Facebook ke, kat TikTok ke, kat Twitter ke. Ataupun kalau contoh kita pandai menulis, kita banyak menulis, nak convert kepada video, okay, buat macam subtitle. Kan, buat macam lirik lagu, letak pemandangan, letak subtitle. Dah. Sebab apa? Kekuatan kita pada menulis, so tak payah tunjuk muka. Faham tak? Ada orang dia suka bercakap dengan orang. Dia suka bercakap. Dia yakin dengan suara dia. Betul tak? Dia suka dengan apabila dia buat video tu dia puas hati. Fokuslah kat buat video. Faham So nampak tak? So bila kita tahu berapa orang yang kita kena bercakap, insya-Allah lah. 2 orang ni pasti. Dan kadang-kadang mungkin dapat lebih. Betul tak? Mungkin akan dapat lebih. So kadang-kadang mungkin kita bila waktu gaji ke kita jumpa 20 orang, mungkin close 5, close 7. Tapi disebabkan kita ni terlalu fokus pada orang ni, 2 orang saja. Setiap hari kan ada 2 orang customer, 2 orang customer, 2 orang customer, 2 orang customer. You lupa nak cari orang yang lebih banyak. Okay? Faham Okay, Faris Rania, macam mana nak cari kekuatan kita? So, macam mana nak cari kekuatan kita ni? Biasanya saya akan mulakan dengan benda yang kita suka. So, biasanya benda yang kita suka ni adalah kekuatan kita lah. Kan? So, ikut kekuatan kita ni, so, benda yang kita suka. Benda yang kita suka. So, daripada benda yang kita suka ni, daripada banyak benda yang kita suka ni, kita kena jadi yang paling pakar. Maksudnya, kita ni boleh jadi nombor 1. Okay, boleh jadi top 1. Bukannya nombor 2, tapi nombor 1. Itu kekuatan kita. Dan bila kita dah jadi nombor 1 ni, kan, insya-Allah lah, kan, orang akan datang kat kita. So, tengoklah kekuatan kita tu kat mana. Faham tak? Macam contoh macam saya. Saya pun kadang-kadang ada hari saya suka menulis, ada hari saya suka buat video. Tapi bila kita dah buat lama, kita dah cuba semua kekuatan kita ni, orang paling suka bila kita bercakap. Kan? Orang paling suka bila kita mengajar. So, fokuslah kat mengajar tu. Dan alang-alang you nak mengajar, jadilah nombor 1. Kan? Seronoknya kalau macam tu. Tapi tak faham lagi nak temu kekuatan. Start dengan yang kita suka lah. Startlah dengan yang kita suka ni dulu. Cari benda apa yang awak suka. Dah. Takkan awak tak ada satu benda pun yang awak suka. Betul tak? So, contohlah kalau awak suka Korea. Kan? Awak suka BTS. Awak suka EXO. Awak suka... Apa nama tu? Alah, lupa dah. Kan? Tapi awak suka lah. So, kalau awak betul suka, awak kena jadi orang yang paling tahu, paling banyak maklumat tentang orang apa yang awak suka. Contoh awak suka Hindustan. So, kalau betul-betul suka Hindustan, awak tahu sejarah Hindustan siapa. Okay, dia ni pelakon siapa nyanyi lagu ni. Kan? Macam mana biasanya yang lagu tu, contohlah Hindustan kan biasanya kan dia lip sync, betul tak? Siapa yang nyanyi lagu. So, yang nyanyi lagu tu biasanya siapa? Contoh dalam Hindustan tu, 3 public figure yang ramai orang tak kenal tapi menyumbang besar dalam Hindustan. Blackpink. Betul. Terima kasih. Tak ada idea dah. Tak sampai. Apa benda perempuan tadi? Blackpink. Terima kasih. Kan? Kalau suka editing, jadilah orang yang nombor 1 dalam editing. Jangan hanya sekadar suka saja. So, kita explore. Kita belajar. So, bila nak jadi nombor 1, kan? So, kena all out lah. Jangan hanya sekadar suka. Okay, saya suka BTS.
Tapi setiap satu personal ataupun satu persona yang dalam BTS tu pun awak tak kenal. Macam mana dia debut kan, apa yang dia suka, macam mana siapa yang dalam BTS tu, siapa yang berkawan. Itu. So jangan kata awak peminat lah kalau awak tak tahu semua benda. So macam saya juga, saya suka closing, saya suka buat sales kan. So nak jadikan saya nombor 1 ni, saya kena sentiasa buat sale, saya ada result, saya ada achievement dalam sale saya, orang kenal saya, so saya mengajar, orang boleh cerita balik pasal saya, barulah orang cari kita. So kalau awak betul-betul minat, awak akan cari benda tu, dan benda tu tak perlu disuruh. Awak akan cari sebab awak minat. Faham tak? Macam kita ni lah dengan crush kita kan. Kita akan stalk dia punya IG, kita akan cari dia punya TikTok, kita akan tengok Facebook dia, kita tengok gambar lama dia, kita cari alamat dia kat mana. Memang nampak macam orang gila sikit, tetapi dah minat. Nak macam mana? Faham tak? So buatlah benda yang sama tu dalam apa yang kita buat sekarang. Maksudnya kalau ada kekurangan tu perlu improve ke dan explore, atau fokus satu kekuatan saja. Ni kita nak masuk dalam productivity ni. Tapi start dengan yang ini dulu. Faham Kita start dengan kita punya planning. Planning. So cerita pasal planning ni ada beberapa dalam orang sales ni. Yang paling penting adalah daily action plan kita. So satu hari tu nak kena buat apa? Faham tak? Boleh So inilah biasalah poin-poin tu daripada nak cerita pasal planning kan. Lepas tu barulah dia akan jumpa semua benda-benda yang ada ni. Itu biasalah. Okay, so kalau boleh productivity kita ni, kalau you nak maintain productivity kita, pastikan kena ada planning. Dan planning yang baik itu adalah memang kalau boleh kena ada jadual lah. Memang kena ada jadual. Maksudnya daripada awal pagi, so pecahkan lah. Okay, pagi, tengah hari, petang, malam. Isi. Pagi nak kena buat apa? Okay, pagi ada kelas. Kita tengah hari kita nak buat postage. Okay, petang kita buat follow up. Ataupun riadah. Malam kelas. Lepas tu tidur awal. Contoh. Okay, so jadual sangat penting lah. Walaupun kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang kalau nak cerita pasal jadual, saya pun terkantoi juga, betul tak? Tetapi, tahu tak, 11.30 je saya dah tahu dah saya nak kena buat apa. So at least you ada satu waktu dalam hari you tu, masuk je pukul ni dah tahu dah pukul apa. Faham tak? Itu yang menyebabkan hari you tu akan terjalan dengan baik. Yang penting you kena ada something. Satu hari tu macam saya kan. Kenapa saya kata 11.30 saya kena buat kelas? Itu adalah jadual saya. So bila saya tahu 11.30 setiap hari saya ada kelas, nak tak nak saya kena bangun mungkin siap awal, hantar anak awal, prepare awal, cari bahan awal. So nampak tak? Semua akan jadi awal. Sebab apa? 11.30 dah tahu ada kelas. Settle. So tak perlulah kita ada, contohlah kadang-kadang mungkin kita nak buat jadual satu hari tu mungkin tak mampu. Sebab kita pun yelah kan ke laut juga, betul tak? Tapi at least ada satu waktu, satu masa dalam satu hari, claim. Itu adalah waktu kita. So dia ada satu anchor. Masuk je pukul 9 dah kena start jalan kerja. Buat. Sebab tu kadang-kadang kita kena cakna lah. Hari tu kena buat apa, PDPR pukul berapa. So macam mana kita nak susun hari kita tu supaya at least kita ada waktu untuk belajar. Boleh? Faham tak? Kan? So punyalah konsisten saya buat. Walaupun saya rasa saya buat untuk diri saya. Betul tak? Saya buat 11.30 tu kelas untuk diri saya. Tapi sebabkan ramai orang dapat manfaat, jadi konsisten, lah kena buat. So bila dah sampai tahap buat tu, contohlah kan, kita dah mula suka pukul 11.30 tu. Bila suka saja, tapi you tak ada plan nak jadi nombor 1, you akan stop. Kenapa? Sebab bila dah kena terpaksa, asal mulanya suka. Tapi nak konsisten, nak disiplin tu, dia akan masuk fasa terpaksa dulu. Pasti. Percaya kat saya. Dia akan masuk fasa terpaksa. So bila terpaksa ni, barulah kat sini kita akan berfikir tentang kenapa aku buat kelas tak 11.30 ni. Faham tak? You percaya je kat saya lah, siapa-siapa yang dah berniaga sekarang ataupun dah mula serius dalam content creator, benda kita suka. Tapi bila dah kena buat hari-hari, dah mula terpaksa tau. Terpaksa ni maksudnya macam dia stagnan, dia tak bergerak,
dah terpaksa buat, dan you boleh menanyakan satu soalan, kenapa aku buat benda ni? Why? Kenapa aku susahkan diri aku? Kenapa aku nak kena fikir pasal 261 orang yang ada hari ni? Kenapa? So bila kita dah settlekan masalah terpaksa ni dengan menjawab kenapa, kat sini barulah dia akan jadi rasa macam tanggungjawab, dedikasi. Walaupun you rasa macam, alah, Sedaman pandai buat sale, Sedaman pandai mengajar, tak kisahlah, dia boleh je mengajar hari-hari. Dia bukan hanya sekadar pandai dan suka. Nak buat hari-hari tu, dia kena ada satu sebab yang sangat kuat. Dan sebab yang bagusnya adalah tanggungjawab lah. Saya pun tak tahu kenapa saya rasa bertanggungjawab untuk buat kelas setiap hari. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi bila saya dah fikir balik, bila saya buat kelas setiap 11.30, tanggungjawab saya dedikasikan 11.30 saya pada tuan-tuan perempuan sampai pukul 12. Alhamdulillah, banyak rezeki yang tak sangka saya dapat. So, nak tunggu result tu, lambat lagi. Susah. Kita akan buat tanggungjawab bila ada dapat result. Tapi nak tunggu result yang pertama ni, susah. Kadang-kadang mungkin berbulan, mungkin 3 bulan, mungkin lambat lagi. Tetapi kita kena buat juga. Sebab apa nak tunggu result? Tapi once dah ada result, you dah mula nampak, you dah mula rasa macam ada dihargai. Sebab tu kalau boleh, siapa-siapalah yang kenal cikgu-cikgu yang buat kelas setiap hari, non-stop setiap hari. Kalau tak buat setiap hari pun, dia buat kelas, dia mengajar, dia sampaikan ilmu. Tolong hargai mereka. Sebab percayalah, saya mewakili cikgu-cikgu yang ada di luar sana tu. Kami kalau buat kelas tu, satu memang kita suka mengajar. Dan satu di mana kami pun penat juga. Sampai ada yang sampai demam. Betul tak? So kita doakan kami sentiasa sihat dan sentiasa bolehlah kan berjuang di perjalanan ni. Sebab ini mungkin kita punya perjalanan lagi dan kami pilih untuk buat benda ni. Tak ada siapa paksa pun. Faham tak? So sama dengan you guys juga. You guys sekarang dah berniaga. Nak berniaga ni kena hari-hari. Kena buat secara konsisten. Faham tak? So bila you dah buat secara konsisten, mungkin ambil masa 3 bulan, mungkin ambil masa 6 bulan, mungkin ambil masa dalam 1 tahun. So kekuatannya apa? Nak dihargai ni, dia start dengan sabar. Nak mula dihargai, kena start dengan sabar. Dan bila kita dah sabar, dia akan timbul rasa syukur. Sebab syukur itu lebih hebat daripada sabar. Percaya cakap saya. Contohlah, kita tak dihargai, itu adalah ujian. Kita rasa kita tidak dihargai. Okey, itu ujian untuk kita. Ujian hati untuk kita. Dan kita boleh sabar. Dan apabila kita dihargai, so maksudnya dah bukan ujian, nak bersyukur tu, susah. Itu yang pertama. Okay, first kita diuji, kita sabar. So, bila kita dihargai, kita bersyukur. So, kali kedua kita nak, kalau kali kedua dihargai, kali kedua dia beri penghargaan, ni ujian dia. Nak tambah bersyukur tu. Masuk part nak tambah bersyukur tu, kita akan lupa. Faham tak? Nampak kan? Saya sendiri hadapi benda ni. So, tapi bila you faham perjalanan tu macam mana, okay, bila diuji, you sabar. Bila dihargai, alhamdulillah, dah selesai. Kali pertama tu, you bersyukur. Ditambah lagi nikmat, adakah you bersyukur? Ataupun, you lupa? Ramai orang yang lupa. Tetapi apabila kita lupa, tuan-tuan dan puan, Allah ni dia dahsyat tau. Ya Rahman, Ya Rahim. Okay? Allah ni tuan-tuan dan puan, dia akan bagi, dia akan give. Dan manusia ni, dia akan buat apa tau? Dia akan get. Dia terima. Alhamdulillah. Dan biasanya dia forget. Tapi adakah Allah marah? Adakah Allah marah? Adakah Allah berhenti bagi kat gini? Tidak. Allah tidak akan pernah berhenti. Malah Allah bagi pengampunan lagi pada kita. Allah tu give and forgive. Di mana kita ni sebagai manusia, kita get and forget. Sebab tu, syukur ni lebih hebat daripada sabar.
Lebih hebat daripada sabar. Sebab kita sabar senang. Orang kata sabar, ini ujian. Kita geram kan. PKP sekarang tak boleh nak bergerak, tak boleh nak keluar, tak boleh nak berniaga. Kita geram. Sabar. Tapi once bila dah terbuka, dah jadi macam biasa, ataupun walaupun tengah diuji sekarang ni, tapi rezeki masuk. Alhamdulillah masuk dalam. Walaupun tak boleh bekerja masa-masa, tapi ada orang order. Kita bersyukur. Dan dah habis PKP, dah boleh gerak macam biasa, adakah kita tambah bersyukur? Sekarang kita sangat tengok benda apa tau? Kita tengok benda-benda yang kita nak tengok. Benda-benda negatif. Kita nak tengok benda-benda yang negatif. Kita suka benda-benda macam tu. Sebab apa? Sebab kita nak melayan negatif kita. Kalau kita setengah sedih, kita nak tengok orang lebih sedih daripada kita. Sebab itu masalah kita. Kita tak suka kita tengok orang lagi bahagia. Sebab apa? Sebab kita rasa macam, kenapa kau bahagia? Kenapa aku tak bahagia? So, you carilah benda-benda yang drama juga. You cari benda-benda yang tak seronok juga. You yang pilih. Dan kenapa you boleh terpisong, distract dengan perkara-perkara macam tu? Kalau you tanya saya, dengar elok-elok. Dan catat. Dengar elok-elok dan catat. Dah ready ke belum? Dengar elok-elok dan catat. Kenapa kita boleh distract dengan benda-benda yang tak perlu kita fokuskan? Kenapa kita distract dengan benda-benda drama-drama? Kenapa kita distract dengan benda-benda politik? Kan? Sebab kita tak cukup busy. Kita tak cukup busy. Dan jika tuan-tuan punya busy tu, tuan-tuan punya busy tu bukan busy buat duit. Busy menyibuk adalah. Itu mungkin. So busy yang baik itulah busy yang setiap 1 minit yang kita spend dalam bisnes kita, dalam harian kita itu, dia datang balik dengan income. Datang balik dengan follower baru. Datang balik dengan orang dapat manfaat. Faham tak? Ini tidak. Busy ni busy benda lain. Kononnya nak into the scene. Kononnya nak naik follower. Awak into the scene pun, awak komen pun, awak buat video yang berkaitan dengan benda-benda yang tak perlu difokuskan itu. Sebab orang tengah stres, awak tambah lagi stres. Naik follower ke? Naik follower? Memang akan ramai juga. So, bila contohlah, kalau awak viral lah dengan konten tersebut, ramai orang komen, minta solution. Awak bagi solution tak? Dan awak pula yang memanas-manaskan. Oh, tak tahulah. Saya pun serabut juga ni. Saya pun dah lama tak ada income ni. Nak angkat ke tidak? Nak berdoa ke tidak? Sebagai orang yang manusia yang baik ni, ikhtiar dan tawakal tu memang dah selalu kita buat. Berusaha itu dah wajib. Tak perlu ditanyakan lagi, adakah kita hanya sekadar berdoa datang? Ada. Kalau Allah tu nak bagi, dia bagi. Allah kalau nak bagi, dia bagi. Cuma kadang-kadang bila kita tak minta, macam mana Allah nak bagi? Dan kenapa kita tak minta? Mungkin disebabkan kita tak rasa diperlukan waktu itu. Dan usaha. Awak usaha sikit, dapatlah sikit. Bukannya Allah tak langsung tak bagi. Awak usaha bangun pagi hari tu, awak usaha bangun buat sharing hari tu, itu pun Allah dah bagi dah. Banyak dah kat rumah ada makanan. Walaupun kalau tak boleh makan nasi goreng, ada roti. Tak boleh ada roti, ada biskut, ada Milo. Kalau kita berusaha tu maksudnya, kalau contohlah, kita kata kita bangun pukul 6. Kita usaha, kita bangun pukul 5.30. Kita bangun 4.30. Bangun. You ambil masa waktu tengah alpha tu, pagi-pagi tu. You cuba meditate ke, muhasabah ke, tanya, Ya Allah, dah 3 hari aku tak buat apa-apa, Ya Allah. Kau rasa aku ni dosa banyak sangat ke? Sebab tu kadang-kadang kita ni kenapa susah sangat nak buat baik, mungkin sebabkan dosa kita. So kita minta dengan Allah pagi tu terbangun, mungkin tiba-tiba mengalir air mata ni, rasa macam apa manfaat aku sebenarnya atas muka bumi ni? Apa manfaat aku sebenarnya? Dan apa yang aku buat sebenarnya ni? Ya, aku uruskan anak, ya, aku uruskan suami. Tapi adakah hidup aku hanya itu-itu saja? So bangun pagi, fikir, dalam akaun ada berapa? Kena tahu. Kena tahu dalam akaun ada berapa. Bulan ni nak kena bayar berapa? Hari ni dah 7 hari bulan. Nanti nak kena bayar. Kena cari tahu. Cukup ke tidak? So kalau tak cukup nak kena buat apa? So pada waktu pagi tu just share je dengan Allah. Ya Allah,
Kan, aku tak boleh nak share dengan manusia, tapi aku share dengan kau, ya Allah. Cakap dengan penuh rasa lemah lembut. Rasa lemah lembut, rasa macam kita nak beli Thermomix lah dengan suami. Bang, boleh tak belikan Thermomix untuk sayang? Kan? So cakap benda tu dengan Allah, ya Allah. Kan? Aku teringin sangat nak pakai Thermomix, ya Allah. So bulanan mungkin lebih kurang 1,200 je, ya Allah. Tapi kalau ikut sekarang, mungkin lambat lagi lah aku nak pakai Thermomix. Tapi teringin nak pakai Thermomix, ya Allah. So ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk pakai Thermomix, ya Allah, kau mudahkan urusan aku. So nanti dia akan tunjuk, Allah akan tunjuk, kan, berniaga yang macam mana. Kita tiba bangun pagi tu rasa macam Allah bagi hint. Kan, tiba-tiba dia kata, Bu, lama saya tak tengok ibu buat sharing dengan tim. Anak tanya macam tu. Kan, anak tanya, Bu, dah lama ibu tak ada meeting-meeting ke? Biasanya ibu ada meeting pagi-pagi, tak ada pun sekarang ni. Kita rasa macam, alamak, betul tak? Kan? Itu baru. Kan? So alhamdulillah. So kadang-kadang kita rasa, jangan pernah rasa kita ni tak layak. Minta dulu. Dapat tak dapat tu lain cerita. So siapa yang kat sini nak Thermomix, don't worry. Jadikan Thermomix itu adalah kita punya goals kita. Print Thermomix, pin, potong, tampal kat kita punya rice cooker yang sekarang tu. Okay, yang kita buat nasi sekarang tu, potong Thermomix, tampal. Bayangkan hari-hari masak nasi, kita masak nasi dalam Thermomix. Hari-hari tengok. Percayalah cakap saya, once you betul-betul memerlukan Thermomix itu, sayang, terima kasih sebab dah jaga anak sepanjang PKP ni. Sayang, terima kasih dah urus rumah, dah cuci pinggan mangkuk, dah cuci baju. Sayang, terima kasih dah korbankan waktu awak dengan kawan-kawan. Terima kasih sebab berniaga juga. So inilah hadiah untuk awak. Kan? So kita pun buka. Bang, terima kasih. Tapi ni bukan Thermomix, ni termos. Saya nak Thermomix, bang. Kenapa termos? Tak apalah, kita upgrade sikit-sikit. So daripada termos ini, insya-Allah, kan, kita masak air dulu. Kita masak air dulu dengan termos ni. Dan selepas tu kalau abang ada rezeki lebih, awak doakan saya. Okey, awak doakan saya doakan awak. Sama-sama kita akan ada Thermomix. Tapi biasanya lelaki tidak. Dia suka buat drama last minute. Dan dikeluar tiba-tiba ada bunyi ding dong. Assalamualaikum. Saya boleh cakap dengan Cik Hana. Okey, Cik Hana, saya pada Thermomix. So saya nak hantar Thermomix Cik Hana yang C6 ni, okey? Alright. Betul ke Cik Hana ada order? Ada? Kan? Ada? Alright. So Cik Hana tolong tanda tangan dan insya-Allah jangan risau, payment semua dah settle. So Cik Hana enjoy, okey? Alhamdulillah. Nampak tak drama-drama macam tu? So nak dapat drama-drama macam tu kan, best ni kalau dapat macam tu. Itu semua start from here. Bermula di sini. Okay, bermula di sini. So kalau you percaya, you layak, you rasa you boleh dapat manfaat dan you beri manfaat banyak dengan Thermomix itu, Allah akan bagi. So para ibu, para isteri, tuan-tuan dan puan, lagi-lagi para wanita ni, kan, memang tanggungjawab kita ni banyak. Tanggungjawab kita banyak, nak buat macam-macam tak boleh, ada banyak tanggungjawab, ada banyak pantang larang. Tapi percaya cakap saya, kan, Allah tu dah bagi banyak peluang untuk para wanita tu untuk buat pahala dengan mudah dan banyak. Walaupun memang kita ni tak boleh nak perfect dan susah nak perfect, tetapi janganlah tinggal semua. Faham So at least lah dalam hati kita ni ada plan untuk jadi orang lebih baik. Faham Dan yang untuk lelaki pula, tuan-tuan dan puan, yang lelaki, para abang-abang yang ada dalam live saya hari ni, saya tahu abang tengah penat sekarang, kan? Abang menyimpan satu rasa dalam hati tu yang tak diluahkan. Kadang-kadang kita balik rumah dengan rasa macam penatnya, kan, dengan keadaan sekarang ni macam mana. Don't worry, semua orang diuji dengan cara yang sama. Semua orang ada ujian dia masing-masing. Sebab tu kadang-kadang bang, luahkan, ceritalah. Kan, walaupun kita tahu isteri tu dia akan duduk bebel, tapi apabila kita ni keluarkan rasa yang dah lama kita pendam tu, isteri mana yang tak akan dengar? Sebab tu kadang-kadang komunikasi ni kena ada dua pihak. Kan, ada orang yang cerita, ada orang yang dengar. Bila ada orang yang dengar,
Responlah balik. Janganlah orang ni cerita, orang ni dengar, lepas tu kau ni buat bodoh je. Itu bengong namanya. Kan? Faham harga Thermomix RM7,188. Apalah sangat kalau untuk orang sale. Okey, apalah sangat. Itu benda kecil. Setakat RM7,188, kan? Bulan ni kita ambil 2. Nampak tak? Keyakinan tu penting. Keyakinan itu penting. Ini kalau kita tengok Thermomix RM7,188, itu pun dah menggegarkan hati kita. Kita rasa macam tak mampu ni. Bila lah nak pakai Thermomix macam tu? Tu kau tunggulah. Lambat lagi. Dan Thermomix itu memang dipakai kan untuk masak. Bila awak nak beli mas sampai RM11,000, boleh juga. Itu pun kadang-kadang letak dalam drawer. So sama je. Bagi saya, you nak beli apa pun tak kisah. So you pandang benda tu, jangan pandang harga. Kadang-kadang, kenapa customer pun rasa mahal dengan barang kita? Dia rasa apa tau? Dia rasa macam awak pun rasa produk awak tu mahal. So customer akan 14 kali lebih mahal lah. So kalau you pandang Thermomix itu 7,188 tu, don't worry, itu adalah kita punya goal. Dapat cepat atau tidak, itu adalah hasil. Tapi jangan takut dengan 7,188. Ini kalau kita tengok 7,188 dan you takut, saya risau kadang-kadang. Betul ke kita ni serius dalam berniaga atau tidak? Faham kalau nak beli betul-betul. Sebab tu kadang-kadang kalau saya lah, memang barang-barang saya ni mahal, premium. Tapi saya beli tu lepas saya achieve something. Bukannya saya asal beli. Betul tak? Kita ni, para lelaki ni, ni saya backup lelaki Kami ni, para lelaki ni, kami memang jarang membeli. Sebab satu, barang kami memang mahal. Barang lelaki mahal. Kan? Dari barang keretanya. Baju kami mahal 100 lebih, bukannya RM25. Seluar kami mahal. Kasut kami apatah lagi 300, 400. Kan? Pen kami, wallet kami, ikat pinggang kami mahal. Sebab tu kami jarang nak membeli. Tapi once kami beli betul-betul. So jangan tanya kenapa kami spend sampai 1,000 kat situ. Sebab kami dah 6 bulan tak belanja. Kan? Dah 6 tahun tak belanja. So janganlah tanya kenapa asyik tukar kat motor je. Dan itu dia yang saya bawa hari-hari. Kan? 6 ke gitu. Contoh. Faham tak maksud saya? So kalau nak beli betul-betul. Sebab tu, kita ni kadang-kadang jangan asyik suka upgrade tau. Upgrade tu yang kadang-kadang kita akan lebih banyak membazir. So kalau you betul-betul nak beli betul-betul. Yang the best. Kalau nak beli emas, beli best yang paling mahal sekali. Yang paling cantik sekali. Okay. Alright. Terima kasih. Tak adalah. Contoh kan, macam beli game PS 200.5. Alah, kami beli game pun bukannya selalu. Kan, awak beli asyik-asyik hari-hari pasal awak dia di Shopee. Lepas tu kata, alah, pasal kita memang hari-hari datang. Tapi pasal kita RM20, RM30, RM40. Kan? Macam awak tu memang satu pasal je seminggu, tapi 200.5. Laki pun rasa macam, malah. Faham Okay, so itu adalah poin pertama. Apabila kita dalam nak buat planning, nak menjaga productivity kita ni, kan? So always lah, daily action plan tu kena ada. Okay, daily action plan kita. Alright, so faham ke? So itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nak sampaikan sebelum saya habiskan sesi hari ini, dan kita ada poin yang ketiga dan kita akan sambung esok. Okay, so poin yang kedua adalah how we start our morning. Kan, how we start our morning. Ni penting. How we start our morning. Jangan macam itulah. Kadang-kadang kalau kita nak mengajar ni tuan-tuan, dia kan ada drama. Kan kita belajar tadi kan, kita ada content viral, ada content evergreen. So kalau content belajar tu content evergreen. So saya kena masuklah drama-drama sikit. Ingat tak saya ajar 5 keperluan manusia. Kan, 5 keperluan manusia. Yang pertama, certainty. So yang apa kita belajar itu adalah kepastian. So kita nak pastikan apa yang kita belajar itu benda yang betul, dan betul yang boleh pastikan, okay, kalau saya buat macam ni, saya akan dapat macam ni. So kalau kita tak nak ulang benda yang sama, kita buat yang macam ni. Itu kepastian. So yang buat drama-drama tadi tu adalah uncertainty. Sebab tu you guys 253 orang ni boleh stay dalam kelas saya sampai habis.
Faham tak? So itu semua adalah teknik closing. So kita bawa kelas kita naik, kita seronok, kita sedih balik, kita bawa ke tengah, kita belajar, kita turun balik, kita naik, turun, begitu. Barulah orang akan stick. So nampak tak leader? Sebab tu storytelling tu, kita yang bawa anak tim kita ni, audience kita ni ke mana? Sebab tu kadang-kadang ramai orang tanya, kan, sir, macam mana sir buat? Saya pun tak tahu. So apa yang saya buat adalah, saya akan lebih kepada, saya sentiasa sensitif. Okay, waktu live chat sekarang ni, kalau saya perasan kan, kalau chat tu tengah slow, itu adalah key ataupun time saya kena buat kelakar sikit. Maksudnya kena ada surprise. Buat drama ke, tiba-tiba drama Tamil ke, drama Indonesia ke, ada sinetron ke. Sebab apa? Chat tu dah mula kurang. Kalau tidak, aku unmute je lah mic aku. Kan? Kita unmute. So bila unmute nanti ramailah yang akan keluar balik. So itu semua adalah teknik. So penggunaan tu kita yang kawal stage kita tu macam mana. Sama juga dalam closing. Faham tak? Hari kita tu kita nak macam mana, kita yang decide, kita yang believe dulu. Dapat atau tidak, itu rezeki. Tapi start from here. Rehearsal satu hari tu. Faham padu teknik mic tu. Padu. Dahsyat. Mute mic kantoi. Sebenarnya kalau mute mic tu tidak, sebab tu tak on je. Pure all about technique and strategy. Kan? Sebab tu sebenarnya orang-orang yang performance ni, kita ada yang spontan dan ada yang pre-plan. Ada yang spontan, ada yang pre-plan. Sebab tu kadang-kadang sebab tu kita kena always lah, beyond expectation. So contohlah, bayangkanlah hari ni dah episod yang ke-13. Kalau hari-hari aku mengajar, kan, orang boring lah. Okay, alright. So bismillahirrahmanirrahim, kita masuk sedikit. How we start our morning ni. So kalau boleh start early lah. Start early. Sebab ramai yang cakap, kan, awal pagi tu macam burung yang keluar pagi dapat cacing yang lebih besar. Macam mana bahasa Inggeris dia? Tolong komen. Early birds gets the biggest worm. Kalau saya salah betulkan. Aku main rembat je. Tetapi ada kan, quotes tentang yang early bird. So siapa tu dia kata, ramai orang cakap kan, kalau tiket early bird ni lebih murah. Kenapa orang kata early bird? Kan? So early bird ni maksudnya burung yang keluar pagi lah. So bila keluar pagi, layaklah dia dapat besar. Kan? Aida, tidur berapa jam sehari? Saya ni tak adalah sampai tak tidur langsung. Kan? Saya masih mahir macam korang jugalah. Kan? Early birds gets the biggest worm. Betul lah tu kot. Saya nak katakan saya tidur 3 jam sehari tu pun menipu lah. Kan? Ikut. Saya masih manusia biasa. Itu je. Early birds always get the worms. So macam tu lah maksud dia. Terima kasih Adib Mutalib. Early bird catch the worm. Bukan worm. Kan? Baik, Kifah. Yang penting yakin dan percaya diri tu yang saya suka. Betul ke salah tak apa. Paling-paling pun kena bahan je. Kan? Kalau salah paling-paling kena bahan. Dah. Nak macam mana? Okay? Apa pendapat Sir dengan tidur lambat, siang penat? Tidur lambat, siang penat. Sebab waktu malam lah waktu tak ada orang kacau. Betul. Sebab kita jangan lawan fitrah. Okay? Kita jangan lawan fitrah manusia. So fitrah manusia ni memang malam tu Allah buat untuk kita rehat. So tidur awal, bangun awal. Settle. Itu je lah tips dia. Kan? Kalau tidur lambat, siang lemau, itu kan masalah kau. Kan? Burung hantu. Burung hantu tu ada pilihan. Burung hantu itu adalah pilihan. Engkau tu bukannya tak nak tidur awal. Engkau tak nak tidur. Itu masalah engkau. Kan? So, apps apa yang saya guna? Kak Pijah. Nanti Kak Pijah masuk dalam Telegram. Nanti saya ajar. Okay? Kan? Kita ni burung hantu. Ramai yang kata, so saya tak boleh tidur lah. Saya tak boleh tidur. Itu semua mitos. Dah engkau tak tidur malam, kau tidur bangun lambat, waktu siang kau tidur, memang tak tidur lah malam. Kan? So, lepas tak tidur malam, kata tak boleh tidur. Itu semua mitos. So, kalau boleh tidurlah awal.
Okey, tidur awal. Kau tu bukan tak nak tidur. Kau yang tak nak tidur. Betul. Betul. Kalau you nak tidur, tidur. Masalahnya nak tidur handphone kat mana? Cuma kalau you nak tidur kan, tutup wifi. Tengok tidur tak tidur. Tutup lampu. Faham tak? So start early, jadilah early bird. So siapa yang tak boleh tidur ni, itu semua mitos. Okay. Ini dia macam ala-ala shadow band. Ni semua mitos yang tak boleh tidur ni. Ini semua poyo. Tapi malam tidur, siang pun tidur. Okey, yang tidur siang tu Wana, itu adalah tidur qailullah yang sebelum zuhur. Kita anggap baiklah. Cuma dia punya tidur qailullah tu sampai pukul 3. Allahu Akbar. Sepatutnya kalau nak tidur siang tu sebelum zuhur lebih kurang 5 minit, 10 minit, dan itu adalah tidur yang terbaik. Sebab memang kena rehat. Sebab kita bangun awal, kita akan buat kerja awal, start awal, dapat cacing awal, dapat seal awal. So kita kena rehat sebelum zuhur. Kan? So power sleep 10 minit. Cuma kadang-kadang kita ni tak biasa. Biasalah kita punya sleep betul-betul sleep. Kau punya sleep tu memang sebelum zuhur sampai pukul 3. Kan? So bila terlebih tidur tu yang penat balik tu. Faham Kalau Allah max 30 minit je. Biasalah Cik Jah. Kita ni baru nak kenal tidur qalullah kan. Baru nak kenal. Bila nak kenal nanti kata, Ustaz ajar kena tidur. Dia bantai tidur-tidur betul-betul. Biasanya kalau Nabi Muhammad SAW, yang saya belajar lah kan, kalau dia tidur malam, tangan kanannya dia letak kat sini. Dan dia tak tidur, dia rehat. Kan, kita punya tidur tu, dahsyat. Pasang aircon paling sejuk, 16, selimut tebal. Mantap. Itu mantap. Kan? Aircon sejuk, selimut tebal. Lepas tu kat luar tu macam suam-suam panas gitu. Kan, memang sadaqallahul azim. Macam kita lah kan, bila kita nak tidur kan, aircon pasang tapi selimut tebal. So kalau duduk kaki dalam selimut panas sangat. Kalau duduk kaki kat luar tak tutup, sejuk sangat. Lalas satu kaki dalam, satu kaki luar. So nampak tak? Best kan manusia ni? Begitulah. Okay, so start early. So bila kita start early, tolong saya sebelum pukul 12 kena ada sales. Okey, sebelum pukul 12 kena ada sales. Faham Sebelum pukul 12 kena ada sales. Dan yang paling penting, kenapa kita nak kena start pagi kita? Hari-hari wajib ada sales. Cukuplah. Okay. Terima kasih. So ini how we start our morning. Start early. Dan kalau saya suka tambah adalah kita buat apa yang Allah suka, Allah beri, apa yang kita perlu dan tak jangka. Tada. So inilah poin yang kedua dalam kita nak menjaga produktiviti kita dalam satu hari. Okay. So hari-hari wajib sales ni adalah, so kalau tak dapat full payment, ambil half payment. Kalau tak dapat half payment, ambil deposit. So kalau tak dapat deposit, ambil detail. Yang penting close. Okay. Alright, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab sudi bergelak-gelak dengan saya. Walaupun kita gelak-gelak, tapi gelak-gelak tu ada manfaat kan. So terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah yang di TikTok, yang di FB pun terima kasih juga. Alright, so insyaAllah nanti kita akan cuba try untuk konsisten setiap hari di TikTok dan di IG, di TikTok dan di FB. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaatlah pada semua orang. Okay, Alhamdulillah. So yang kat TikTok semua okey ke hari ni? Boleh?
Belajar banyak lah hari ni. So siapa-siapa yang nak bagi gift ke, nak bagi hadiah ke, let's go. Waktu-waktu inilah waktu-waktu yang terbaik. Kan, kita ada lebih kurang seminit lagi sebelum pukul 1. So siapa-siapa yang nak tidur, tidur. Okay, so siapa yang nak tidur, sempat tidur lagi. So saya nak ucapkan good night. Selamat tidur kalillah. So insyaAllah, don't worry. Okay, tidur je, tak apa. Tak ada orang judge. Paling-paling pun kena bahan je. Kau ni nak membuta je. Bu, saya bangun dari pukul berapa tadi, Bu? Bagilah, sedang suruh tidur. Kan? Tidurlah. Tak apa. Boleh. Handphone jangan kat tangan masa nak tidur. Setuju? Masih tak faham nak buat video TikTok kadang-kadang copy. Tak apa. Nanti kita belajar. Okay? Ni ada 1 minit ni. Siapa-siapa yang rasa nak tidur, boleh tidur. Siapa-siapa yang tak boleh nak tidur, nak masak, masak dulu. Dan siapa-siapa yang nak screenshot ni, kau bagi tahu aku nak screenshot mana ni sebenarnya. Doktor tergerak-gerak ni. Nak masak ni baik. Alright, so siapa-siapa yang nak masak, silakan masak. Masak elok-elok dan masak dengan rasa penuh seronok. Masak dengan rasa penuh abundance. Okay, dan semoga apa yang kita buat itu, kita buatkan kerana Allah Ta'ala. Dan insyaAllah besok kita akan jumpa pada waktu yang sama. Pukul berapa guys? Sebelum hampa tidur, pukul berapa nak jumpa esok? Pukul 11.30. Okay, pukul 11.30. So besok ada hari Khamis dan hari Jumaat. Wow. Lepas tu dah cuti lagi 2 hari kan. Minggu depan saya tak tahu. Nak buat drama lah minggu depan. Nak buat kelas ke tak nak? Nak buat kelas ke tak nak? InsyaAllah kita buat kelas. Don't worry. So all the best. Terima kasih sekali lagi. Saya nak ucapkan pada semua orang yang ada hari ni. Sesiapa yang belum follow saya, boleh follow saya. Tekan butang follow kat atas. Okay, tekan butang follow. Siapa yang boleh follow, tekan butang follow sekarang. Bagi saya 2 sebab kenapa tak follow saya sekarang. So kalau dah tekan butang follow yang kat atas ni, okay, pergi kat bio saya. Kat situ ada Telegram. Join dalam Telegram. Dan have fun dalam Telegram tu. Participate lah insyaAllah. Okay, so terima kasih sekali lagi. Terima kasih pada semua orang yang share. Kan, terima kasih pada yang follow saya. Terima kasih yang tag kawan-kawan. Terima kasih pada semua orang yang selalu ada dengan saya hari ni. So terima kasih. So anda lah saya punya why. Dan tolong doakan saya supaya saya sentiasa boleh ada kemudahan kan, untuk buat live ni selama-lamanya. Bukan selama-lamanya lah, tak nak selama-lamanya kan. Minggu ni dulu. Sampai hari Jumaat ni semua lancar. Okay, so kita tangguhkan dulu sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana la yafuz illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. So hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan berjiran di mana? Kita akan berjiran di syurga nanti. So yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Jangan lupa senyum, jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma, your favorite clothing specialist. Bye bye. Terima kasih.